الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Zikir-zikir ketika sujud. Betul. Jadi katanya zikir-zikir ketika sujud. Setelah selesai daripada zikir i'tidal, bertakbir, kemudian sujud dan memanjangkan takbir hingga menyentuh dahi. Telah kami jelaskan sebelumnya bahawa takbir ini hukumnya sunat, yang apabila ditinggalkan maka solatnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Ketika sujud hendaklah membaca zikir-zikir sujud dan itu cukup banyak. Di antaranya nanti kita akan baca satu persatu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda hak yang disebut oleh Imam Nawawi ni adalah benda hak yang sentiasa ataupun hak yang kita buat semua. Jadi lepas daripada kita baca zikir dalam i'tidal, Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ataupun Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard sampai ke akhir, kita akan turun kepada sujud. Yang mana ketika kita turun daripada sujud, kita akan bertakbir, kita akan ucap Allahu Akbar. Cuma dalam masalah turun daripada i'tidal kepada sujud, mengikut apa yang disebut oleh Imam Nawawi di sini adalah sunat kita memanjangkan perkataan Allah agar sepanjang perjalanan kita turun sampai kepada sujud tidak sunyi daripada zikir. Hak tu hak yang paling afdal. Namun kalau kita baca Allahu Akbar, kita pun turun, maka sudah mendapat asal sunat ucapan takbir ketika turun daripada i'tidal kepada sujud. Maksudnya daripada i'tidal kepada sujud ada ucapan zikir yang disunatkan kita ucapkan, iaitu ucapan Allahu Akbar. Cuma ucapan Allahu Akbar adakah sunat kita panjangkan ke ataupun kita pendekkan? Mana yang lebih afdal? Apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Nawawi, adalah yang lebih afdal kita panjangkan agar sepanjang perjalanan kita daripada i'tidal kepada sujud tidak sunyi daripada zikir. Okey, itu tujuan dia. Tujuan sepanjang perjalanan kita ada zikir. Baik. Cuma kalau kita tidak panjang sekalipun, tetap kita telah mendapat sunat zikir itu. Hukum berzikir, bertakbir ketika turun kepada sujud, hukum dia adalah sunat. Maksud dia sunat, kalaulah seorang itu tidak mengucapkan Allahu Akbar ketika turun kepada sujud, tetap sembahyang dia sah. Adakah sunat dia sujud sahwi kerana meninggalkan ucapan tersebut? Apa yang disebut oleh mazhab Imam Syafi'i, tidak sunat sujud sahwi kerana ucapan takbir turun kepada sujud dia tidak termasuk dalam sunat ab'ad, bahkan dia termasuk dalam sunat hay'ah. Dalam sembahyang ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Baik, katanya hadis yang kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman. Ada seorang sahabat Rasulullah
yang dikenali dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia sahabat, ayah dia juga sahabat. Sebab tu apa bila sebut Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, keduanya. Yang mana Hudzaifah bin Al-Yaman, dia ada tugasan yang diberikan oleh Rasulullah, ada kepercayaan yang diberikan oleh Rasul kepada dia yang mana tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Iaitu Hudzaifah bin Al-Yaman diberi amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang atau rahsia Rasulullah. Dia dikenali sebagai sahibu sirri Rasulillah, orang yang memegang rahsia Rasulullah. Rasul khabar kepada dia siapakah di kalangan orang munafik ataupun siapakah orang munafik yang berada di Madinah, hak yang pada zahirnya mendakwa sebagai orang Islam tapi pada hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi Rasul khabar ke dia. Sehingga kan Sayyidina Umar Rasul khabar, Abu Bakar pun Rasul khabar, tapi Rasul khabar kepada dia. Maksudnya ada jawatan-jawatan tertentu diberi kepada orang tertentu, tidak diberi kepada orang yang lain. Baik. Katanya hadis yang telah kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Hudzaifah yang telah berlalu pada bab rakaat tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan surah An-Nisa dalam satu rakaat, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melewati, tidak melalui ayat tentang rahmat kecuali memohon rahmat, dan tidak melalui ayat tentang azab kecuali memohon perlindungan daripada azab. Hak tu hadis tu kita baca dah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la. Dalam hadis tu sebut dah subhana rabbiyal a'la. Sebab itulah antara tasbih yang sunat kita baca dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Cuma ataupun sebelum daripada ni kita bincang apakah hukum menambah perkataan wa bihamdih. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam hadis-hadis yang sahih ada menyebut subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali Rasul baca. Namun hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, kita pernah cerita sebelum daripada ni, ada penambahan wa bihamdih. Cuma penambahan wa bihamdih adalah adakah penambahan dhaif ataupun penambahan yang tidak dhaif. Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama hadis, sehingga Imam Abu Daud sendiri dia tidak menjazamkan, memutuskan penambahan wa bihamdih adalah penambahan yang syadzah. Tapi dia bimbang saja, dia tidak memutuskan. Di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menerima penambahan wa bihamdih. Sebab itulah sebahagian daripada kitab fiqh dia kata comel juga. Dia kata comel juga kita tambah selagi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik. Sujud baginda hampir sama lamanya dengan berdiri. Allah. Sujud Rasulullah hampir sama dengan lamanya berdiri. Jadi Rasul menjadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sujud lama, melainkan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu kadang-kadang Rasul sujud lama. Tapi kebiasaan Rasul tak sujud lama. Rasul kalau sujud lama ni ketika dia sembahyang seorang diri ataupun keadaan tertentu. Contoh keadaan tertentu, satu ketika Rasul sujud, lama Rasul sujud. Sampai ke sahabat kata, sudah benda pula berlaku kepada Rasulullah. Rupa-rupanya dia cucu dia rukah atas belakang dia. Biasa dia dengar hadis tu kan. Cucu dia rukah atas belakang dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mahu nak kerak keinginan bermain budak saat ni cucu dia, biar cucu dia puas dulu. Lepas tu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Sampai ke sahabat kata, sudah benda pula berlaku kepada Rasul sebab lama sangat sujud ni. Baik, tapi kebiasaan sujud Rasulullah ketika Rasul menjadi imam pada sembahyang fardu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sekejap. Melainkan pada sembahyang sunat. Sembahyang sunat Rasul bukan jadi imam, tetapi sahabat ikut Rasulullah. Sahabat jadikan Rasul sebagai imam. Maka ketika tu Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sujud lama. Yang mana dalam pernah sembahyang sunat Rasul sujud lama, sujud sebagaimana lama qiyam. Dalam qiyam Rasul baca surah Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tu lama tu rakaat, lama atas sujud. Allah. Rasanya dah pernah dalam seumur hidup kita buat. Dah pernah dalam seumur hidup kita buat. Baik, kena buat sekali. Agar kita, maksudnya apa yang kita dakwa, kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ikut petunjuk Rasul memang betul. Ni dakwa je. Dakwa je, benda yang kekal boleh lah. Benda yang panjang-panjang dak buat sekarang. Jadi hanya dakwaan semata-mata, tapi benda hak sunat tidaklah wajib. Cuma dah mendakwa nak ikut petunjuk Rasulullah, ikutlah. Jadi kena buat sekali dalam seumur hidup agar kita betul-betul ikut apa yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak wajib bukan berkata wajib pula buat, bukan tak wajib buat. Benda ni benda sunat, bukan benda wajib. Tapi benda sunat sekalipun dituntut kita buat.
Katanya kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Imam Bukhari apa pernah khabar beberapa kali. Tak apa pernah khabar banyak kali. Biar ulang sokmo, ingat gitu je. Imam Bukhari bukan nama dia. Bukhari adalah nisbah kepada negeri Bukhara. Al-Bukhariyu maksudnya al-mansub ila Bukhara, dinisbahkan kepada satu tempat yang nama dia Bukhara, yang sekarang ni duduk kawasan Tang, kawasan Uzbekistan sekarang ni. Baik. Nama dia bukan Bukhari, nama dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Abu Abdullah bapa kepada Abdullah tu kunyah dia. Nama dia Muhammad, sama dengan nama Rasulullah. Bin Ismail, Rasulullah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Nak mudah ingat. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Orang kita tak ada nama Bardizbah. Mughirah pun tak ada orang kita nama, tapi orang Arab ramai nama Mughirah. Itu nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Manakala Imam Muslim, nama dia Muslim. Nama dia mudah je. Nama dia Muslim Abul Husain. Kunyah dia Abul Husain, bapa kepada Husain. Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Takkid dia nama Muslim pula sekali lagi. Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Tak apa kita sebut semua. Lah kali ingat. Okey, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rakaat dan sujudnya banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Tambah-tambah setelah daripada turun ayat Allahu rabbi, surah Al-Fath, bukan surah Al-Fath dah, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah daripada turun ayat ni, antara ucapan zikir yang banyak Rasul baca adalah ni ucapan ni. Sebab dalam Quran tu Allah Taala kata apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah dan mu tengok manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, maka hendaklah mu bertasbih kepada Tuhan dan beristighfar, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun, penerima taubat. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang Maha penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Betul tak? Tak teringat dah sekarang. Betul dah rasanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang Maha penerima taubat. Baik. Jadi apabila dalam Quran Allah Taala suruh Rasulullah bertasbih, beristighfar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas daripada turun ayat tu, ucapan yang paling banyak, zikir yang paling banyak, doa yang paling banyak ni subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Sehingga kan antara doa yang paling banyak Rasulullah baca dalam zikir yang Rasulullah baca dalam rakaat dan sujud apa ni? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang telah berlalu pada bab rakaat. Lepas dah. Ini kita baca cepat-cepat je. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rakaat dan sujudnya membaca subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Rasul baca dalam rakaat, Rasul baca dalam sujud. Subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Wahai zat yang maha sempurna lagi maha suci, Tuhan para malaikat dan malaikat Jibril. Tu subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamu aku bersujud kepadamu ya Allah. Dan kalau kita baca ni apa khabar dah sebelum ni, kalau kita baca ni serta kita perhati makna dia, kita tadabbur makna dia Allah, kita akan rasa, kita akan mengecapi kemanisan dalam sembahyang kita. Allahumma ya Allah, kita bermunajat dengan Allah, kita berbisik-bisik dengan Allah, kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengadu hal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kepadamu ya Allah aku sujud kepadamu ya Allah. Dalam hati kita, mulut kita Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Maksud dia wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu ya Allah aku berserah diri. Aku serah diri aku kepadamu ya Allah. Sajada wajhiya lilladhi,
Maksud dia wajahku. Jadi maksud wajahku, ulama ada dua pandangan. Di asal makna wajah muka. Ada sebahagian ulama kata wajah di sini dengan makna zat. Dengan makna zat. Sebagai contoh dalam Al-Quranul Karim ada ayat wajah dengan makna zat. Dalam Al-Quran Tuhan kata lagu mana? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksud dia setiap mereka yang ada pada muka bumi ini akan binasa belaka dan kekal zat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kekal zat. Wajah di sini dengan mana zat. Begitu juga sajada wajhi lillahi, sujud oleh wajahku maksudnya tubuh badanku. Tubuh badan aku sujud, sebab kita sujud bukan dengan wajah saja, bukan seluruh tubuh badan kita melakukan perbuatan sujud. Sebagian daripada ulama mengatakan wajah di sini dengan makna bukan makna zat, tapi wajah di sini adalah telah sujud oleh wajahku. Wajah sungguh di muka kita. Muka kita. Perkataan telah sujud wajahku dengan makna kita meletakkan muka kita pada tempat yang paling hina untuk kita mengakui bahawasanya kita memang menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya setakat perbuatan, bukan perkataan pun kita kabur kepada Allah. Memang kita dituntut untuk sujud, meletakkan semulia-mulia anggota muka kita pada tempat yang hina, orang duk jijak dengan tapak kaki kita pergi letak muka kita di situ kerana untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak cukup dengan perbuatan, bahkan kita kabur pula dengan perkataan, ya Allah, aku ni buat, aku sujud kepadamu ya Allah, aku letak muka aku tempat yang paling mulia pada tempat yang hina kerana-Mu ya Allah. Okey, itu huraian ataupun pandangan yang kedua. Wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya. Kita sujud kepada Tuhan yang menciptakan kita, membentukkan kita. Allah Ta'ala yang membentukkan kita. Orang ni bentuk dia gini, orang ni bentuk dia gini, orang dia bentuk gini. Seramai-ramai adik-beradik daripada seorang ayah dan seorang ibu yang sama, tak sama belaka tubuh badan dia. Hak ni gini sikit, hak ni gini sikit, hak ni gini sikit, bentuk dia. Dua beradik kembar seirah. Kita tengok sama tapi mak dia tengok tak sama. Mak dia kenal hak mana nama Adam, hak mana nama adik. Mak dia kenal hak nama-nama hak abang, hak mana adik. Padahal kita tengok sama, tukar belaka kita, tapi mak dia kenal. Sebab mak dia kenal sebab ada tempat yang berbeza. Siapa yang membentukkan mereka ataupun kita semua? Allah Ta'ala. Jadi tubuh badan kita sujud kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang membentukkan kita. Wa syaqqa sam'ahu, dan memberi kita pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Baik, itu maksudnya. Kami meriwayatkan dalam hadis sahih dalam kitab-kitab sunan daripada Auf bin Malik seperti yang telah berlalu pada bab rakaat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rakaatnya yang panjang membaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kesombongan dan keagungan. Kemudian membaca pula ketika sujud. Benda ni Rasul baca ketika rakaat dan ketika sujud. Dan semua hadis yang kita baca saat itu kita baca dah sebelum daripada ni dalam bab rakaat. Kemudian katanya kami meriwayatkan dalam kitab-kitab sunan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sajada ay ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalatha. Maksudnya apabila seorang di kalangan kamu sujud, hendaklah membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, sebanyak 3 kali. Ini adalah batas minima. Paling kurang 3 kali. Ini paling kurang ni maksudnya kalau orang buat sekali dapat ada fadilat sunat. Cuma hak yang paling kurang untuk mendapat kesempurnaan 3 kali. Hak paling kurang untuk mendapat kesempurnaan 3 kali. Baik. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, aku mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dan aku menemui baginda sedang rakaat atau sujud sambil mengucapkan Rasul sedang rakaat atau sujud sambil mengucapkan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Ini di antara doa yang sunat kita baca dalam rakaat dan sujud. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu ya Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Ini doa-doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah baca dalam rakaat dan sujud.
Dalam riwayat Muslim disebutkan, tanganku secara tidak sengaja menyentuh kedua tapak kaki baginda yang sedang tegak ketika baginda dalam solat sujudnya sambil membaca, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana, bukan la uhsi, bagi sila, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, bukan kama athnaitu. Allah parok silap, kama athnaita 'ala nafsik. Jadi dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, satu malam Aisyah cari Rasulullah tak ada di tempat tidur. Cari Rasulullah tak ada di tempat tidur. Dan Rasulullah memang menjadi rutin adalah beribadat di tengah malam. Kita sembahyang qiyamul lail kepada umat hukum dia adalah sunnah, tapi untuk Rasul adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada dilantik menjadi rasul, Allah Taala campur ke dalam hati dia perasaan untuk duduk bersendirian. Allah Taala campur ke dalam hati dia perasaan untuk berkhalwat. Kita kalau sebut khalwat ni, kita kata berkhalwat dengan orang puan, bukan. Dia khalwat asal makna duduk bersendirian. Itu asal makna. Ini disebut oleh Aisyah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan beberapa orang ulama ahli yang lain. Wa kana hubbiba ilaihi al-khala. Allah Taala campur ke dalam hati dia perasaan suka, kasih untuk bersendirian. Wa kana yatahaddatsu bihi bi ghari Hira. Rasulullah bertahannuth kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, wa huwa ta'abbud. Ini dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Rasulullah beribadat di gua Hira beberapa malam. Rasulullah beribadat beberapa malam di gua Hira. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruzlah, mengasingkan diri daripada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, dan ini di antara perkara yang penting untuk menguatkan kerohanian kita, menguatkan rohani kita adalah kita berkhalwat, jauhkan diri daripada manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lepas daripada ayat Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maka Allah Taala tetap suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat. Ketika Rasulullah bercampur dengan masyarakat berdakwah, tapi tetap Allah Taala suruh Rasulullah berkhalwat. Suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada Rasul untuk mengkhususkan waktu yang mana waktu tersebut hanya di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun di waktu malam, malaikat sikit dia tidur. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh mu kena bangun tengah malam, separuh malam, ataupun kurang sikit, ataupun lebih daripada tu. Warattilil qur'ana tartila, mu kena baca Quran. Tengok Allah Taala mewajibkan kepada Rasulullah melakukan qiyamul lail. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah malam dia akan bangun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Aisyah bangun, cari-cari tak ada. Mana Rasulullah? Kalau ada Rasul bangun semayang tak ada masalah. Mai tak ada ni pergi rumah orang lain. Orang puang. Aisyah pun manusia, dia ada sifat cemburu. Pergi rumah orang lain gini dengan aku ni. Dia pun gagah cari dalam gelap ni tengah malam. Lepas tu dia pun gagah dalam masjid. Rasulullah bila semayang dalam masjid, Rasulullah akan semayang masjid yang berada betul-betul di kawasan pintu nak masuk rumah isteri dia, dekat situ. Jadi Rasulullah Aisyah gagah kena kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah semayang. Yang mana tengah tu Aisyah dengar Rasul baca ni, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Doa ni kena kaki Rasulullah tanpa disengajakan masa gagal saat ni. Baik, maka sebab itulah dalam masalah ni ada perbezaan pandangan ulama, adakah batal wudu apabila berlaku persentuhan di antara isteri dengan suami. Ada perbezaan di kalangan ulama dalam masalah ni. Majoriti ulama, apa maksud majoriti? Kebanyakan ulama mazhab mana? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ni majoriti mengatakan berlaku persentuhan di antara lelaki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram tanpa berlapik ia membatalkan wudu. Ni pandangan majoriti ulama.
Amba tak mau bincang panjang lebar lah bab ni, kita nak ambil sepintas lalu je. Pandangan majoriti ulama batal wudu. Cuma mazhab Maliki dengan mazhab Hambali mengatakan syaratnya ada syahwah. Kalau tak ada syahwah tak batal. Mazhab Syafi'i kata ada syahwah ke tak ada syahwah ke maka tetap batal wudu. Dah hadis yang Aisyah sentuh kaki Rasulullah, kata Imam Nawawi hadis itu boleh jadi. Dia panggil boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai sarung kaki. Dan biasa orang Arab dia pakai sarung kaki. Biasa orang Arab dia pakai sarung kaki. Ada kemungkinan pakai sarung kaki. Maka maksudnya persentuhan tersebut berlapis tidak kena sungguh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya batal wudu hanya yang menyentuh, tidak yang disentuh. Kalau dalam kitab fiqh dikatakan batal wudu al-lamis la malmus. Orang yang menyentuh je batal wudu, orang yang disentuh tidak batal wudu. Berpandukan kepada hadis ini. Jadi Rasulullah bukan menyentuh tapi Rasulullah disentuh, maka tidak batal wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dalam masalah ni, bersentuh lelaki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram tanpa berlapis, majoriti ulama mengatakan batal wudu. Namun ada pandangan segelintir ulama ataupun sebahagian daripada ulama kata tidak batal wudu, itu pandangan mazhab Hanafi. Tapi manakala pandangan majoriti kata batal wudu. Kerana dalam Al-Quran Allah Taala kata aula mastumun nisa. Yang mana perkataan damasa ada qiraat yang kedua aula mastumun nisa. Lamastum memang makna menyentuh. Dan pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, antaranya pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pandangan Abdullah bin Umar, pandangan Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang sependapat dengan mazhab Imam Syafi'i. Okey. Benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan redha-Mu daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada kemurkaan-Mu. Kita takut kemurkaan Allah, maka kita berlindung dengan keredaan Allah daripada kemurkaan Allah. Seterusnya katanya, dan aku berlindung dengan kemaafan-Mu daripada hukuman-Mu, ya Allah. Di sana ada kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Allah Taala tidak menghukumkan kita. Allah Taala tidak menyeksakan kita. Jadi kita berlindung, kita berada di dalam benteng kemaafan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengenai azab Allah Subhanahu wa taala. Katanya, aku tidak akan sanggup menghitung pujian ke atasmu. La uhsi thana'an alaik. Kita tidak mampu untuk menghitung pujian atas Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, ya Allah. Jadi kita tidak mampu untuk menghitung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala sifat kamalat yang tidak terhitung banyaknya. Sifat kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung banyaknya. Macam mana kita nak menghitung pujian, sebut kebaikan Allah Subhanahu wa taala sedangkan sifat kamalat kesempurnaan yang ada pada Allah tidak ada, tidak terbatas. Maksudnya terlalu banyak, Allah Taala lebih mengetahui. Katanya, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla, wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum." Ketika rakaat, ta'zimkan, mana ta'zimkan? Agungkan Allah Azza wa Jalla. Dan di waktu sujud, berdoalah dengan sungguh-sungguh kerana saat itu patut untuk dikabulkan bagi kamu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Antara tempat mustajab doa adalah dalam sujud. Ada permasalahan, sama ada permasalahan berkait dengan keluarga, berkait dengan pekerjaan, berkait dengan kesihatan, apa jua permasalahan, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari manakah waktu dan tempat-tempat yang mustajab doa. Di antara tempat mustajab doa adalah dalam sujud. Maka ketika kita sujud, perlamakan sujud dan mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita nak minta sekalipun. Baik, minta. Sujud lama, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasul, fajtahidu, hendaklah kamu bersungguh fi du'a.
dalam doa, mu kena bersungguh dalam doa ketika sujud. Faqaminun an yustajab lakum, maka patut, kata Rasul, diperkenankan bagi kamu ketika mu minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita bermacam-macam masalah yang kita lalui dalam kehidupan. Sebab kehidupan kita ni ataupun kita di hidup kehidupan kita di atas dunia adalah tempat ujian. Maka bermacam-macam masalah yang kita lalu. Maka kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat penyelesaian masalah. Maka cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa, kita tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari mana-mana tempat mustajab. Dan antara tempat mustajab yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabur adalah dalam sujud. Maka perbanyakkan doa dalam sujud. Cuma dia ada cuma kalau tu imam kena jaga. Jangan lama sangat berdoa dalam sujud. Kerana tu imam terikat dengan makmum. Kita kabadah apabila kita jadi imam, kita kena ra'i makmum. Tu yang pertama. Yang keduanya makmum. Saat itu imam, makmum kalau dia nak doa dalam sujud, dia kena jaga ikut dia akan imam. Dia kena jaga. Jangan sampai ke lama sangat dia doa sampai terputus dia mengikut imam. Kerana diwajibkan kepada makmum mengikut imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bi." Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Kalau lama sangat duduk sujud, duduk doa dalam sujud, sehingga kamu tertinggal daripada imam dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li ni dua rukun perbuatan, maka batal sembahyang. Contoh kita kata, sebagai contoh dia sujud yang pertama dia doa panjang. Tu imam duduk antara dua sujud, dia tak bangun lagi. Tu imam sujud yang kedua tak bangun lagi. Apabila tu imam bangun daripada sujud yang kedua, batal sembahyang. Sebab dia telah tertinggal daripada imam dua rukun. Sedangkan apa yang diwajibkan kepada makmum adalah mengikut imam. Tiba-tiba dia ikut imam, maka batal sembahyang dia. Tapi kalau pada sujud akhir, rakaat yang keempat sujud akhir, ataupun rakaat yang ketiga sembahyang maghrib, ataupun rakaat yang kedua sembahyang subuh, sujud akhir, dia tidak batal sembahyang walaupun untuk imam bagi salam. Dia tidak batal sembahyang. Perbuatan itu salah, tapi ia tidak membatalkan sembahyang kerana tidak cukup dua rukun fi'li. Okey, boleh faham? Jadi katakanlah makmum saat itu tu imam sujud yang kedua pada rakaat akhir, makmum pun sujud yang kedua pada rakaat akhir. Makmum tu imam bangun duduk tasyahud, makmum saat itu tetap duduk doa, panjang doa dia. Maka perbuatan itu adalah salah, menyalahi sunnah Rasulullah. Tapi ia tidak membatalkan sembahyang kerana selepas daripada bangun dia tidak ada dah rukun perbuatan melainkan duduk tahiyat akhir. Hak yang lain hanyalah rukun perkataan. Baca tasyahud rukun perkataan. Lepas tu dia lagi baca selawat kepada Rasul adalah rukun perkataan. Memberi salam adalah rukun perkataan. Siapa kata imam bagi salam tak bangun lagi daripada sujud yang kedua, batal tak sembahyang dia? Dalam mazhab Imam Syafi'i tak batal. Tetapi perbuatan tu salah. Perbuatan tu salah, menyalahi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tu salah. Salah tu tetap salah. Kesalahan dia buat dalam sembahyang. Cuma kesalahan tersebut ia tidak membatalkan sembahyang kerana hak yang membatalkan sembahyang adalah tertinggal daripada iman dua rukun fi'li, bukan dua rukun qauli. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru du'a." Keadaan paling hampir antara seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika dia sujud. Keadaan yang paling dekat seorang dengan Allah ketika dia sujud. Apabila kita sujud, kita sedekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bukan bertempat, bukan Allah Ta'ala berada pada tempat kita sujud, bukan. Kerana tempat kita sujud adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika kita sujud, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan keadaan-keadaan yang lain. Sebab apa ketika sujud kita lebih dekat? Kerana ketika kita sujud, kita telah menzahirkan ubudiyah kita, kehambaan kita. Kita sebagai hamba, kita orang yang hina. Kita orang hak yang dorok cetong cakap kita orang hak yang hina. Jadi kita, keadaan kita ketika sujud adalah keadaan kita menzahirkan kehinaan kita di hadapan Allah. Apabila kita telah menzahirkan kehinaan kita dengan perkataan dan perbuatan dalam sembahyang kita, maka kita ketika itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apabila kita lebih dekat kepada Allah ketika kita sujud, maka perbanyakkanlah doa dalam keadaan tersebut. Banyakkan doa. Sama ada doa yang warid ataupun doa yang tidak warid.
Doa warid ni doa yang datang daripada Rasul ataupun doa yang tidak warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh belaka kita nak doa mana. Dah kita tak pandai bahasa Arab, doa dalam hati. Dah nak doa dalam bahasa Melayu boleh ke tak? Kita pernah hurah dah sebelum daripada ni. Mazhab Imam Syafi'i, kita nak berdoa dengan bahasa selain daripada bahasa Arab dalam sembahyang dibolehkan, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah kita tidak pandai berbahasa Arab. Syarat yang kedua, kita kena terjemahkan doa yang warid daripada Rasulullah. Kalau kita nak doa dengan doa yang tidak warid daripada Rasulullah, maka tidak dibolehkan. Ya Allah, bulan ni sesak ni, ya Allah, nak minta biar boh tu terbuka hati bagi laung lebih sikit bulan ni. Okey, hal tu tidak warid daripada Rasul. Rasul tidak pernah berdoa lagu tu. Okey, boleh faham kan? Kalau nak doa lagu tu, tak boleh doa dengan bahasa Melayu. Mesti kena doa dengan bahasa Arab ataupun doa dalam hati. Doa yang warid daripada Rasul, contoh, ya Allah, berilah keampunan kepadaku, ya Allah. Kita tak pandai nak kata Allahumma ghfirli. Tak pandai. Tak pandai. Kata Rabbi ghfirli tak pandai. Tapi antara doa yang warid adalah Rabbi ghfirli, ya Allah, berilah keampunan kepadaku. Ni Rasul baca dalam sujud. Maka boleh kita kata, ya Allah, berilah keampunan kepadaku, ya Allah. Boleh. Nah, sebab doa tu doa warid, tapi dengan syarat kita tidak pandai berbahasa Arab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak benda hak yang Allah, anugerah yang Allah Taala bagi kepada kita. Ni antara anugerah yang Allah Taala bagi kepada kita. Bukan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah, tapi Allah Taala buka banyak tempat yang boleh kita dekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi kita lebih suka dekatkan diri dengan manusia yang mempunyai jawatan tertentu, kepentingan tertentu dalam negara ke dalam negeri, berbanding untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada ruang untuk dekatkan diri dengan sultan, dengan raja, dengan menteri besar, dengan perdana menteri, kita lebih semangat kepada hak tu lagi berbanding untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah terbuka di hadapan kita siapa saja hak yang boleh masuk ke dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya membaca, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku semuanya, baik sedikit mahupun banyak, baik yang pertama mahupun yang terakhir, dan baik yang terang-terangan mahupun yang tersembunyi. Minta Allah Taala ampun dosa, semua sekali dosa. Minta keampunan daripada Allah. Kita apabila kita minta keampunan daripada Allah, Allah Ta'ala akan terima, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Ni janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis kursi, hadis sahih. Hadis ini disebut dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 karangan Imam Nawawi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibn Adam, inna kama da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubadi. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, termasuk kita lelaki puan masuk lelaki, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, sesungguhnya mu selama mana mu minta dengan aku, wa rajautani, dan mengharap daripada aku, minta dan harap daripada Allah, penuh pengharapan, ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampun segala benda hak yang telah mu lakukan kesalahan sebelum ni, semua benda hak yang mu buat aku apa, wala ubadi, aku sikit pun tak peduli, aku sikit pun tak heran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana mink. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosamu sampai ke awang di langit, banyaknya dosamu, kemudian meminta ampun kepada aku, nescaya aku akan ampun dosamu. Allah, pintu maghfirah Allah Ta'ala cukup luas, besar untuk kita. Banyak mana dosa kita yang kita lakukan sekalipun, kita kena ingat pintu keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus untuk kita. Maka beristighfarlah, sentiasalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang dijamin untuk diampun dosa dia sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang siang malam buat dosa, apa kita malah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok kata Rasulullah dalam doa dia, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, baik sedikit mahupun banyak. Dia diqah ni, maksud diqah ni bukan sedikit, maksud diqah halus, maksud jilah kasar, besar, kecil, besar, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun berlaku. Hak kecil ke, hak besar ke, cakap kita sikit ke, banyak ke,
Lepas tu wa awwalahu wa akhirah, hak yang pertama, hak yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, dan hak yang terang-terang ataupun yang tersembunyi. Kadang-kadang kita buat dosa terang-terang, kadang-kadang kita buat secara sembunyi, belakang orang tak nampak. Minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun belaka. Kata diqahu wa jillahu, ada dalam perkataan Rasulullah ada diqahu wa jillahu dengan harakat kasrah. Diqah wa jillah, pada setiap huruf awalnya diqah wa jillah. Kasrah ni bagi bawah, bermakna sedikit mahupun banyak. Perlu diketahui bahawa disunatkan untuk menggabungkan semua zikir yang kami sebutkan di atas dalam sujud. Kena gabung belaka. Hak tu hak yang paling comel. Mana-mana hak yang kita baca saat ni, semua gabung belaka. Orang panjang, nak ngapal belaka tu payah agak. Nak tulis dia kertas, nak baca dia dalam sujud. Takkan nak senggeng gitu nak baca dulu. Nak senggeng kok balik. Memang kena ngapal. Memang kena ngapal. Panjang tau. Tapi tak apa, ngapal benda yang baik pastinya ada kelebihan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Baca belaka, waktu yang paling comel. Hak paling comel gabung belaka, sebab benda ni dibaca oleh Rasulullah. Apabila tidak boleh dilakukan di satu waktu sekaligus, maka dilakukan di beberapa waktu. Sembahyang ni kita baca ni, sembahyang ni kita baca ni, sembahyang ni kita baca ni. Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Apabila ingin diringkaskan, kalau nak tak mau baca belaka, baik, maka cukup dengan bacaan tasbih dan sedikit doa dengan membaca tasbih terlebih dahulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik sebagai contoh. Hukumnya sama dengan zikir ketika rakaat, iaitu makruh untuk membaca Al-Quran. Demikian pula perkara-perkara lain yang berkait dengannya, sama dengan hak yang kita bincang dalam rakaat. Sebagaimana makruh dalam rakaat baca Quran, makruh dalam sujud baca Al-Quran Karim. Apa hak yang kita bincang dalam rakaat sebelum ni juga hukum yang sama ditetapkan dalam sujud. Ulama berbeza pendapat tentang mana yang lebih baik antara sujud dan berdiri dalam solat. Ini ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Kita dalam sembahyang ni, perbuatan berdiri dan perbuatan sujud, kedua-dua baik belaka. Sebab perbuatan sembahyang, kalau benda yang tidak baik, Allah Ta'ala tidak tetapkan perkara tersebut perlu dibuat dalam semuli-muli ibadat. Dia tidak ada semuli-muli ibadat nak berbanding dengan sembahyang. Sembahyang adalah semuli-muli ibadat yang diberikan kepada kita. Sehingga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Mu kena tahu, mu kena yakin, sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Sembahyang adalah sebaik-baik amalan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala letakkan kepada hamba ni. Jadi berdiri ke, rakaat ke, iktidak ke, semua perbuatan sembahyang adalah baik. Tidak, Allah Ta'ala tidak pilih kalau benda itu tidak baik untuk ibadat dia. Allah Ta'ala pilih untuk ibadat dia kerana benda itu baik. Cuma ulama nak bincang, kita berdiri ni dengan sujud mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Di antara berdiri dengan sujud. Dia kalau hak tu lebih afdal, maka hak tu lebih afdal kita memanjangkan. Okey, boleh faham kan? Di sini ulama berbeza pandangan. Kerana benda ulama berbeza pandangan kerana kedua-dua masing-masing ada sandaran. Sebagian ulama kata hak yang lebih afdal adalah sujud, berpandukan kepada hadis tadi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Baik. Namun sebahagian ulama kata hak yang paling afdal qiyam. Kerana di sana ada hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati tulul qunut. Seafdal-afdal sembahyang adalah panjang qiyam. Qunut dengan makna al-qiyam. Sepanjang qiyam, hak tu hak yang paling afdal. Ini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama dan masing-masing ada sandaran. Ulama berbeza pendapat tentang mana yang lebih baik. Lebih baik ni lebih afdal. Kedua-dua baik, tapi mana hak yang lebih? Antara sujud dan berdiri dalam solat. Mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa berdiri lebih baik. Dasarnya adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, afdalus salati tulul qunut. Maksudnya bahagian solat yang paling baik adalah lama berdiri. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Satu, yang keduanya tengok kepada perbuatan Rasulullah. Yang mana dalam sembahyang malam Rasulullah, hak yang paling panjang Rasul buat adalah qiyam, berbanding dengan rukun-rukun yang lain. Sebab itulah kita panggil dia qiyamul lail. Kita nak kata sujudul lail. Okey, boleh faham? Qiyamul lail, dia asal makna qiyam, berdiri malam. Maksudnya memanjangkan berdiri dalam sembahyang pada malam hari. Dan benda tu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya yang lebih afdal adalah
qiyam. Maka lebih afdal kita memanjangkan qiyam berbanding dengan memanjangkan sujud. Ini disebabkan zikir pada saat berdiri adalah baca Al-Quran. Ini alasan dia lagi. Alasan sebab dia qiyam lebih afdal. Sebab zikir ketika berdiri adalah baca Al-Quran. Ketika kita qiyam, apa hak yang kita baca di sini? Al-Quran. Ketika kita sujud, tasbih. Okey, mana lebih afdal di antara Quran dengan tasbih? Pastinya adalah Al-Quran. Kerana kalam Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak ada kalam yang lebih mulia berbanding dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sementara zikir ketika sujud adalah tasbih. Kita kena faham molek ni. Dalam perbandingan di sini bukan perbandingan di antara comel dengan tak comel. Lepas tu tak kena tu. Bukan perbandingan di antara comel dengan tak comel. Kedua-dua comel. Cuma mana yang lebih? Itu kita kena faham. Sama juga ketika kita khabar, sebagai contoh, ketika kita khabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal nabi dan rasul. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, afdal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, afdal Nabi Muhammad. Ketika kita buat perbandingan ni, bukanlah bermaksud perbandingan di antara comel dengan tak comel. Itu salah. Sebab itulah kata Rasul, la tufadilu bainal anbiya. Mu jangan saling melebih-lebihkan di antara para nabi. Rasul larang perbuatan tersebut. Tapi dalam masa yang sama, dalam Quran Tuhan kata, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian itu para rasul, kami lebihkan sebahagian mereka itu di atas sebahagian yang lain. Hak yang Rasul larang jangan melebih-lebihkan adalah melebihkan hak ni, mengurangkan hak ni, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Yahudi melebihkan Nabi Musa dan mengurangkan nabi-nabi yang lain. Dia mengurangkan Nabi Isa, mengurangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam masalah ni. Ketika kita buat perbandingan di antara qiyam dengan sujud, bukan perbandingan di antara comel dengan tak comel, bukan. Ni perbandingan mana hak yang lebih comel. Semuanya ratu cantik belaka ratu cantik belaka. Tapi ada hak yang nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Faham tak kan? Cepat sikit gambar kalau 4 ratu cantik. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Al-Quran lebih baik daripada tasbih. Maka memanjangkan bacaan Al-Quran lebih baik daripada memanjangkan bacaan tasbih. Sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawa sujud lebih baik kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Artinya keadaan paling hampir antara seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah berdoa pada keadaan tersebut. Imam Abu Isa At-Tirmidhi. Kita biasa dengar Imam At-Tirmidhi. Nama dia adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidhi. Okey, itu nama dia. Payah nak ingat laju. Kita dengarkan Imam Tirmidhi seorang ulama alim dalam bidang hadis. Imam At-Tirmidhi, nama dia adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidhi. Tirmidhi ini adalah nisbah kepada satu tempat, negeri Tirmidh. Dia boleh baca Tirmidhi, Tarmidhi, Turmudhi. Boleh baca belakang tiga-tiga. Baik. Imam Abu Isa At-Tirmidhi mengatakan dalam kitabnya, para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sebahagian daripada mereka menyatakan bahawa lama berdiri dalam solat lebih baik daripada lama rakaat dan sujud. Sebahagian yang lain menyatakan bahawa lama dalam rakaat dan sujud lebih baik daripada lama berdiri. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan tentang hal ini ada 2 hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbincangan mana hak yang lebih afdal di antara qiyam dengan sujud, ada 2 hadis yang diriwayat daripada Rasulullah. Dalam hal ini Imam Ahmad mendereh. Mendereh baca apa? Epstein maknanya dia? Gitu, rupanya gitu. Kamu dah pandai mana? Dia tidak buat keputusan. Maksudnya oleh kerana ada 2 hadis yang masing-masing kuat pada pandangan dia. Ada hadis yang menyokong qiyam, ada hadis yang menyokong sujud, maka dia tidak buat keputusan. Baik. Ishaq, seorang ulama nama Imam Ishaq, mengatakan pada siang hari banyak rakaat dan sujud lebih baik. Sementara pada malam hari lama berdiri lebih baik. Kecuali seseorang yang membaca 1 juz penuh di malam hari, maka banyak rakaat dan sujud lebih aku sukai kerana dia telah membaca hizibnya dan memperolehi keuntungan daripada rakaat dan sujudnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan Imam Ishaq bin Rahawayh, ada seorang ulama yang alim,
Yang kata dia pandangan ni lain daripada orang. Dia kata kalau siang hari banyakkan sujud, banyakkan rokok, hal tu lebih afdal daripada panjangkan qiyam. Tapi pada malam hari panjangkan qiyam lebih baik daripada panjangkan rokok dan sujud. Dia hujah Imam Abu Ishaq ni adalah dia melihat kepada sembahyang malam dinamakan qiyamul lail. Pada siang hari tak ada sembahyang qiyamun nahar. Tak ada. Dan qiyamul lail berdiri pada malam hari. Jadi malam hari kena panjang berdiri. Siang hari tak ada qiyam. Ada ke qiyamun nahar? Tak ada. Jadi sebab tu dia kata kalau siang hari boleh banyakkan rokok dan banyakkan sujud. Okey, habis. Imam Tirmizi mengatakan Ishaq menyatakan demikian kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada malam hari disifatkan dengan lama berdiri, sedangkan solat baginda pada siang hari tidak disifatkan seperti solat baginda pada malam hari. Okey, apabila melakukan sujud tilawah. Ini kita masuk dalam bab lain pula. Apabila melakukan sujud tilawah maka disunatkan untuk membaca zikir seperti yang kami jelaskan dalam bacaan sujud ketika solat. Selain itu disunatkan pula disertai dengan bacaan di bawah ini. Jadi kalau kita dalam sembahyang kita sujud tilawah, biasa kita sujud tilawah dalam subuh Jumaat. Kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu imam pun Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar, tu dipanggil sujud tilawah. Bukan 3 rakaat hari Jumaat, subuh Jumaat tau. Ada hak jarang mari subuh Jumaatnya bahang 3 rakaat dah sekarang. Dia kata 3 rakaat subuh Jumaat weh. Tapi tak ada rakaat pertama. Bukan 3 rakaat sujud tilawah. Maksudnya apabila kita sampai kepada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la kharru sujadan wasabbahu bihamdi dah ingat pula Okey, ayat tu dah. Jadi sampai ayat tu sunat tu imam sujud dan wajib kepada makmum sujud apabila tu imam sujud. Asal sunat sujud, tapi apabila tu imam sujud wajib kepada makmum sujud. Apabila kita sujud benda yang kita nak baca. Bacaan dalam sujud tilawah dia sama bacaan dalam sujud yang lain. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud biasa. Sunat kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud tilawah. Kita baca subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfir dalam sujud yang lain. Sunat kita baca subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfir dalam sujud tilawah. Setiap bacaan yang dibaca dalam sujud biasa, bacaan tersebut sunat kita baca dalam sujud tilawah. Cuma dalam sujud tilawah ada penambahan-penambahan yang lain yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sambung pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya kita dipanjangkan umur. Jadi untuk hari ni, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berhenti pada muka surat 116. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam, dan kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita bincang pada malam ni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan apa yang kita bincang pada malam ni. Semoga Allah taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.